أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 4 atas sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pendahuluan. Kalau Arabnya muqaddimatun. Muqaddimah. Muqaddimah kita faham tak? Muqaddimah buku, muqaddimah kitab. Itu pendahuluan. Yang mana dalam kitab Penawar Bagi Hati ini ada satu pendahuluan dan 3 kitab. Satu pendahuluan dan 3 kitab dinyatakan di awal kitab kita yang terdahulunya. Dalam kitab Penawar Bagi Hati ini ada satu pendahuluan dan 3 kitab. Pendahuluan ni nak cerita berkaitan dengan kedudukan ilmu yang kita nak belajar ni. Yang mana setengah-setengah kitab, kebanyakan kitab ulama ni sebelum masuk pembicaraan isi kitab, terlebih dahulunya dia cerita dulu serba sedikit berkaitan dengan apa isi kandungan kitab pada tajuk dia pendahuluan. Sebab sebelum kita nak pergi ke pembicaraan, moleknya kita kena tahu jugalah apa yang kita nak bicara dalam kitab ni. Ilmu apa, pembicaraan dia bab apa, kemudian tujuan apa kita belajar kitab ni, kemudian pula apakah hukum kita belajar kitab ni, kemudian kitab yang kita belajar ni ambilan dia di mana kok. Ni. Jadi pendahuluan ni dicerita dipanggil mabadi asyarah. Dia ilmu ni dia ada mabadi, dia ada permulaan dia dengan nama ilmu apa semua. Jadi di pendahuluan mukadimah diceritakan berkaitan dengan mabadi ilmu. Maknanya nama ilmu, perbahasan ilmu, tujuan belajar ilmu, faedah dia apa dia, maudhu' dia, bahasan dia apa dia, tempat tuju dia apa dia. Ini dinyatakan dalam pendahuluan. Kemudian disusuli pula dalam kitab Penawar Bagi Hati dengan 3 kitab. 3 kitab ni 3 tajuk besar yang merangkumi di bawah tu ada fasal-fasal dia, ada cerayang-cerayang dia. Kitab yang pertama, tajuk besar yang pertama berkaitan dengan pelihara anggota zahir yang 7. Di bawah tu ada 7 fasal, 7 cerayang, 7 tajuk kecil. Kemudian kitab yang kedua pada pembicaraan sifat-sifat yang dicela pada syarak. Di bawah tu ada 10 fasal pada menceritakan 10 sifat yang dicela, yang diharamkan pada syarak. Kitab yang ketiga, kitab yang terakhir, tajuk besar yang terakhirnya didatangkan 10 sifat mahmudah, sifat yang dipuji pada syarak, sifat yang diwajibkan kita semak di hati kita. Di bawah tu ada 10 fasal, 10 tajuk kecil pada membicarakan 10 sifat mahmudah, sifat yang dipuji pada syarak. Jadi di mukaddimah ni cerita bab apa ni? Hala 7 apa cakap lah ni? Kau panggil apa?
Yelah, kalau kita belajar sekolah pun nak jadi rajin, nak jadi minat kan. Kita nak belajar mata pelajaran apa ni? Mata pelajaran yang kita nak belajar ni, apa sebenarnya akan dibicarakan? Kemudian apakah manfaat gunanya kalau kita pandai belajar dalam bidang ni contohnya? Kan gitu? Orang nak belajar. Siapa tahu nak kerja kita juga. Siapa tahu nak kerja. Maknanya sebelum kerja ni nak cerita kerja ni kerja apa. Kalau pandai kerja ni apa faedah dia, ada apa manfaat dia. Kalau akhirnya jadi pakar dalam bidang pekerjaan ni, apa manfaat dia, apa ganjaran dia. Ni baru timbul jadi rajin, minat sungguh. Itu cerita hal dunia. Ni sama juga. Bukan kata kitab tasawuf ni, kitab tauhid ke, kitab fiqh ke, kebanyakan ulama akan datangkan pendahuluan seumpama ni. Tapi bukan semua kitab lah. Tambahan kalau kita mengaji kitab kecil, mungkin tak ada didatangkan ni. Tu seruh pada orang mengajar lah pula. Kena cerita sedikit. Kalau kita buka kitab kecil-kecil, kita tauhid kecil-kecil, dia tak ceritalah. Ambilan ilmu tu sendiri pun dan kita tak cerita. Orang ngajar lah kena cerita. Kalau kita tak mengaji dan kita tauhid ni, ini semuanya sumber daripada Al-Quran. Kena jelas molek. Sebab apa kalau tak jelas itu menyebabkan orang jadi seolah-olahnya dia tu belajar ilmu tauhid sifat 20 ni jadi macam belajar ilmu suku sakat. Jadi macam bukan belajar ilmu Quran. Maka orang ngajarlah kena cerita. Ambilan ilmu tauhid ni tak ada lain lah. Ini ilmu tapak agama ni sah, mesti Quran hadis. Tapi kena cerita lah. Di awal kita tidak cerita sebab kita tu mungkin kita yang permulaan bagi orang nak belajar. Jadi orang mengajar dia kena cerita supaya tak lari daripada ambilan sebenarnya Quran dan hadis. Lepas tu dalam penyampaian tu pula tengok kepada pelajar dia pula macam mana. Adakah perlu didatangkan dengan dalil-dalil asal? Kadang-kadang lah. Bukan semestinya kita nak sama. Tak nak sama. Tambahan pula kita ni kelas macam kita ni kelas terbuka, kelas umum. Jadi kena tengoklah kesesuaian dia. Kalau kita kelas umum, kelas terbuka, kita nak ajar macam pelajar-pelajar tinggi-tinggi, mungkin orang hok bawah ni akan jadi dak tercapai. Kalau apa dia? Mendatar ni maknanya sepital lalu je. Kemungkinan bukan kata orang hok belajar banyak dah. Orang belajar pertengahan pun akan jadi gitu je. Mana hak tu perlu kepada kebijaksanaan dalam penyampaian. Jadi kalau kita kecil mungkin tak ceritalah semua tu. Adapun kitab Penuh Bagi Hati ni, walaupun kita kata kitab Penuh Bagi Hati ni permulaan ilmu tasawuf kan, sebagaimana yang dinyatakan oleh pengarang lah yang menghimpun kitab ni, Syekh Qadir Al-Mandili mengatakan bahawa ini permulaan. Tapi permulaan dalam kitab Penuh Bagi Hati ni memang lengkap. Lengkap asas fardu ain ilmu tasawuf. Sebab kalau kita pergi kepada ilmu tauhid, ilmu fiqh ni payah sikit lah. Hak mana kau hak asas cukup. Tapi tasawuf cukup ni. Maknanya walaupun dia kata permulaan, tapi permulaan yang cukup ilmu fardu ain kepada kita daripada ilmu tasawuf. Dan nak comelnya pula datangkan pula pendahuluan ni. Ni mana kalau kita kata kau, kalau nisbah kita orang ngaji kampung ni tinggi dah ni. Kalau kita kata kau macam kita yang kedua yang kita insya-Allah kita akan baca lepas Isyak, Fathul Mu'in. Fathul Mu'in pun ada cerita juga lebih kurang. Hak pendahuluan ni, hak mabadi ilmu ada cerita juga. Macam contoh minggu lepas kita baca fikhi, ilmu fikhi tu. Ilmu fikih ni cerita bab apa? Dia ada cerita minggu lepas kan? Ada bukan sini lah. Tapi kalau ke Fathul Mu'in tu, kalau ke fiqh tak kata permulaan dah.
orang yang boleh menguasai kitab Fathul Mu'in tu bukan sebarang orang aja dah. Orang yang boleh menguasai Fathul Mu'in tu dia pak robok tu, pak bahagian pekoh dalam tu ada. Tinggi tu. Sebab apa? Fathul Mu'in ni memang pengajian pondok. Pondok pula bukan pekat rendah-rendah dah lah. Jadi kita nak letak macam mana level kita pernah bagi hati ni. Walaupun dia nyatakan di awal terdahulunya permulaan. Permulaan kita pernah bagi hati ni permulaan ilmu tasawuf. Walaupun dinyatakan permulaan tapi bukan kata mula-mula nak ngaji tak cukup lagi, cukup dah. Kemudian comelnya pula ni pendahuluan ni. Biar kita tahu yang kita nak ngaji ni. Bawa dia akan cerita apa hukum dia kita belajar. Contoh dalam kitab Penawa Bagi Hati ni. Sebab kadang-kadang ilmu tasawuf ni ilmu bunyi lah, ilmu tasawuf. Kadang-kadang timbul pelbagai pula jadinya. Timbul pelbagai. Sebab itulah sebagaimana saya tekan sebelum ni, nak tasawuf kita penama bagi hati tu. Biar kita mengaji tu biar habislah kita panggil. Biar nak kata biar lumat kan, Allah siapa lumat no. Gitulah kita kata kau mengaji biar siapa lumat. Faham tak lumat? Biar siapa faham molek. 10 sifat mazmumah, 10 sifat mahmudah. Biar kenal molek, biar reti molek. Tu biar ngaji siapa ke lumat. Kita nak ngaji orang lain pun hak ilmu tasawuf yang lain. Jadi pendahuluan ni mukadimah nak cerita berkaitan dengan ilmu yang kita akan bicarakan dalam kitab Penawar Bagi Hati. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan pengetahuan diketahui akan segala kelakuan hati. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu. Apa dia takrif ilmu tasawuf? Ni nak cerita takrif ilmu tasawuf. Pengetahuan. Kemudian di bawah dia akan ceritalah nama ilmu ni, nama ilmu tasawuf dia akan cerita di bawah. Sekarang nak cerita ni tasawuf ni apa dia ilmu tasawuf ni? Pengetahuan makna satu ilmu, satu makluman yang diketahui dengan pengetahuan akan segala kelakuan hati. Adapun kita Fathul Mu'in kita baca minggu lepas, ilmu fiqh ni hukum hakam yang berkaitan dengan amalan-amalan zahir kita, semayang kita, puasa kita. Kemudian kalau pergi pula pada ilmu tauhid pula, ilmu yang mana untuk kita memahami pegangan-pegangan agama. Tu ilmu tasawuf untuk kita tahu berkaitan dengan kelakuan hati, sifat-sifat yang mari di hati kitanya. Jadi ilmu fiqh, ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam syarak, hak amalan zahir. Kita mengaji ilmu tauhid, ilmu berkaitan dengan hukum hakam syarak, hak jenis pegangan. Hak jenis pegangan yang mana kita boleh berpegang dengan ilmu tadi akan pegangan agama. Itu ilmu tauhid. Ini bunyi macam panjang lah. Simple je. Ilmu pegangan, ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni untuk betul pegangan, cara bab pegangan. Ilmu fiqh cara bab amal zahir supaya puasa. Ilmu tasawuf cara bab hati. Itu cara rekah dia. Ni panjang bunyi rendang tau. Jadi mana kita kata ilmu tasawuf ni ilmu yang diketahui dengan ilmu ni akan segala kelakuan hati. Kalau tak ada ilmu ni, macam mana hak mari di hati kita tu kita nak nilai kok mana? Betul ke tak betul ke? Hak mari di hati ni mari semua.
Jadi hak mari di hati ni, kalau tak ada ilmu dia, kita tak tahulah. Sama ada hak mari di hati ni baik ke, hak mari di hati ni hak jahat ke, kita tak tahu. Jadi dengan ilmu ni lah barulah kita tahu apakah perkara yang mari kepada apakah segala kelakuan hati hak mari di hati kita tu. Ni hati nurani itulah. Hak dia panggil dia rohani, pergi pada jiwa tu, bukan hati stokor tu. Tu apa panggil apa? Tu jantung ke apa panggil tu? Tu hati jasmani tu. Panggil apa ni? Bekok hati. Baroh hati. Ni. Hak itulah hak pembedah hati. Tu cerita lain tu. Ni yang berkaitan dengan rohani, berkaitan dengan jiwa kita, hak hati kita tu. Sama ada kelakuan hak mari di hati ni, kelakuan yang dipuji. Sama ada hak mari di hati ni kelakuan yang dipuji, yang mahmudah kita panggil. Kita panggil kelakuan yang mahmudah, kelakuan yang dipuji. Seperti contohnya merendah diri, tawadhu dipanggil, merendah diri. Dan sabar menahan hati. Hati dapat tahan perkara-perkara yang nafsu kita tidak setuju. Atau seperti merendah diri dan sabar. Itu contoh kelakuan yang dipuji. Al-ahwal al-mahmudah, kelakuan-kelakuan hati yang dipuji pada syarak. Atau kelakuan yang dicela, seperti dengki, hasad. Dengki bahasa kita, hasad bahasa Arab. Tapi kita bahasa kita hasad dengki. Tak kan kita? Hasad dengki bahasa kita ni. Hasad tu bahasa Arab, dengki tu bahasa kita. Dan membesar diri. Kita membesar diri ni kita panggil takabur. Takabur, membesar diri, pandang diri lebih, pandang orang lain itu lekeh, kurang. Itu membesar diri panggil takabur. Ini contoh. Contoh sifat kelakuan dipuji, tawadhu, sabar. Contoh kelakuan yang dicela, dengki dan membesar diri. Jadi dengan ilmu ni kita tahulah apakah sifat hati yang dipuji pada syarak dan apakah sifat hati yang dicela pada syarak. Ilmu mana ni? Ilmu tasawuf. Ini takrif ilmu tasawuf. Pengetahuan yang diketahui dengan dia, dengan pengetahuan akan segala kelakuan hati. Yang mana lebihnya ilmu tasawuf sebab pembicaraan dia hati tempat tilik Allah Subhanahu wa taala. Dan pembicaraan dia hati dipanggil raja kepada sekalian anggota. Tempat tiliknya adalah hati, yang mana hatilah tempat tujunya ni malaikat, dan tempat tujunya syaitan. Ini pembicaraan tempatnya adalah berkaitan dengan hati. Sebab itulah tinggi lebihnya ilmu tasawuf, pembicaraan bab hati. Sebab apa? Tempat tilikan Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Perkiraan kita ni, amal kita ni diterima ataupun tidak, tempat tiliknya adalah hati. Yang mana hati ni hak dalam masing-masing. Biasa manusia ni kalau hak di dalam masing-masing hak tak nampak ni, dia kurang sikit lah. Dia kadang-kadang duduk nak tupu hak zahir sahaja. Sebab apa? Orang nampak, kita pun nampak, orang pun nampak. Jadi biasanya kita hak zahir ni lah hak kita duduk tekan sangat. Memanglah kena tekan. Hak zahir ni pun peraturan ketetapan agama juga. Hak mana hak suruhan agama daripada amalan zahir, hak mana larangan agama daripada amalan zahir. Ni jangan buat lebih kurang ni, jangan salah faham. Jangan pergi kepada kita nak membicarakan hati, tempat tilik Allah hati. Lepas tak zahir ni, ni Tuhan tak tilik ni. Jangan nak menafikan syariat. Menafikan syariat jadi kafir zindik. Kafir menafikan syariat.
Hati. Hak zahir macam mana? Hak zahir tu sudah carilah. Tak apa hak zahir tu. Punah ranah agama. Dia kafir zindik ni kafir yang menafikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah ni bukan hati saja. Amalan zahir pun syariat Allah juga. Terutama sekali amalan pegangan. Itu syariat yang paling besar sekali. Syariat berkaitan dengan i'tikad pegangan. Menafikan syariat batal agama. Kafir dia panggil kafir zindik. Kafir zindik ni kafir yang menafikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Imam Ghazali rahimahullah, bunuh kafir seorang kafir zindik lebih baik daripada bunuh 1000 orang kafir dalam peperangan. Bunuh seorang kafir dalam peperangan, Nabi kata orang tu syurga dah. Sebab apa? Sebab apabila bunuh satu kafir harbi dalam peperangan, maka Nabi mengatakan bahawa orang yang membunuh seorang kafir dalam peperangan dengan orang yang dibunuh di hari akhirat tidak akan berada di tempat yang sama. Itu mafhum hadis. Maknanya orang kafir yang dibunuh dalam peperangan tu tempatnya neraka. Orang yang membunuh tadi tidak akan berada di tempat yang sama. Makna apa? Syurga lah. Tu bunuh satu kafir dalam peperangan. Tiba-tiba kata Imam Ghazali rahimahullah, bunuh seorang kafir zindik. Ini tugas pihak berkuasa lah. Ini bukan tugas persendirian ni. Hai main tugas persendirian, dengar gitu pakai jangan. Ini tugas pihak berkuasa. Bunuh seorang kafir zindik, Imam Ghazali kata lebih baik daripada bunuh 1000 kafir dalam peperangan. Sebab apa? Kafir zindik ni kadang-kadang dia rupa tu. Dia lebih bahaya. Kenapa? Kafir yang betul benarnya kita orang Islam tak termakan dah dia nya. Ni hati. Ni timbul semayang bandar menafikan kewajipan semayang. Pembicaraan ni hati juga. Semayang tak wajib. Tu kafir zindik tu. Tak wajib semayang. Sebab apa? Rapat dah. Lepas tu larangan agama ni tak ada larangan-larangan dah. Free dah, halal dah ke dah. Sebab apa? Dapat lesen dah, direct dengan Tuhan. Ni kafir zindik. Murtad. Tak semayang. Tu pasti kerana dia tinggal kewajipan. Tiba-tiba dia kata tak wajib semayang. Itu menafikan hukum. Tolak syariat. Tak semayang ni tidak amal syariat. Tidak tolak, tidak menafikan hukum syariat, tapi tak amal. Tak beramal dengan syariat. Contohnya tak semayang. Pasti orang ni, derhaka orang ni, tapi tak hukum kafir. Menafikan syariat ni kafir zindik ni. Tu hak jelas-jelas. Hak jelas-jelas. Tak ada wajib semayang. Hak kata semayang juga belajar tak ampuh. Semayang wajib, belajar semayang pun macam semayang juga wajib. Mana pula? Ni kena letak molek. Hukum hakam agama kena letak molek. Bab belajar tak ada khilaf ulama, terutama sekali belajar ilmu pegangan. Sama jugalah belajar berkaitan dengan amalan zahir. Itu adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Hak tak semayang, tak tu terang-terang. Tapi macam mana dengan orang sembahyang tetapi tak belajar berkaitan dengan syarat rukun sembahyang? Kena belajar. Tu kewajipan, jangan nafikan kewajipan. Tapi bukan setakat comel pegangan, comel bab fiqh syariat zahir. Ni hati. Hak kata tadilah, kita belajar bab pegangan untuk mengesahkan ke-6 rukun iman, dan kita belajar komplit molek, kemah molek, settle, selesai. Kita nak pegang pasal mana lagi? Takkan kita nak pegang Tuhan tak ada, nak pegang Tuhan lemah, nak pegang Tuhan tak tahu. Dan kita kemah dah pegangannya. Kita pegang kemah dah ke-6 rukun iman, selesai dah situnya. Takkan nak ubah-ubah pula. Tak ada kiamat ke, tak ada syurga ke, tak ada neraka ke, tak mungkin sama sekali dah tu.
Tapi kena pastikan dulu betul-betul berpegang dengan akidah yang sebenar, bukan dakwaan. Sama juga dengan pergi kepada ilmu zahir tadi, ilmu fiqh. Dan kita kemah molek dah ilmu berkaitan dengan zahir tadi ni, kita pun jaga pun molek lah. Tapi ilmu hati, bukan kata nak amal ke, nak amal berkaitan dengan perintah hati. Kadang-kadang belajar punya tidak. Belajarnya tidak ni di Pulau Ranau walaupun kadang-kadang dia belajar ilmu-ilmu lain tu tinggi. Siapa makna kalau kata mengaji pesen bersijil kok, nak habis sijil lah jawapan dia. Tak ada sijil dah, lebih tinggi daripada tu. Tapi kadang-kadang ilmu berkaitan dengan bab kelakuan hati tak belajar. Ni kadang-kadang kau tinggi ilmu kau sombong, kau tinggi ilmu kau sombong. Payah dah. Nak ngalor, nak ngaku payah dah. Kau mana pun dia hadap. Kau hadap, kau nampak kau berat cakap khabar dia. Kau hadap, kau nampak kau berat cakap khabar dia. Kau tu mana cakap khabar macam lebih daripada orang jahil ni. Jahil ke apa? Jahil ilmu persoalan hati. Walaupun kita kata tinggi satu-satu ilmu, tapi selagi tidak melengkapkan ketiga-tiga ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, siapa sekalipun tak ada agama. Walaupun kita kata ilmu tauhid dia tinggi, ilmu fiqh dia tinggi, tapi ilmu hati boleh ceritalah bab semayangnya, bab ibadahnya, boleh cerita bab muamalah. Bab muamalah, cerita bab ni kan ekonomi Islam, istilah-istilah yang digunakan. Kalau kita orang awam mengaji pesen fardu ain ni memang tak pernah dengar semua tu, sebab itu fardu kifayah. Tapi apabila dibentangkan cerita berkaitan dengan ekonomi Islam ni, memang halusi kemat, tinggi ilmunya, mana mari dah tu. Tapi kalau bab hati ni tersembunyi. Cuma terkadang apabila Tuhan nak berzahir tu, macam-macam cara lah. Tanpa zahir. Last kali tu big lah, hok pesen pelik-pelik sat ni. Macam sebut kelas sebelum ni lah. Contohnya kita nak belajar agama tu, mula-mula nak tanam keikhlasan. Tapi selain daripada tanam keikhlasan bagi kita nak belajar agama ni, yang pertama-tamanya hak tu bertekam taubah. Itu yang utama selain daripada keikhlasan. Taubah. Sebab kita belajar ilmu pegangan ke, kita belajar ilmu fiqh ke, kita belajar ilmu tasawuf, yang mana kita wajib belajar serentak ketiga-tiga ilmu ni, kita belajar tu memang kita akan jumpalah hak salah kita tu. Jadi yang pertamanya, selain daripada ikhlas belajar, yang pertama pesan hati adalah taubah. Taubah tu paling besar sekali. Kalau kata belajar ilmu agama tak ikhlas, wasau. Sama juga belajar ilmu agama tanpa bertaubah. Ilmu kau banyak, tapi kesan lama dia buat senyap, buat tak tahu je. Tu lagi berat. Ilmu bertambah tapi hati zulmah, dalaman zulmah. Sebab apa? Tanpa bertaubat, dosa-dosa yang lama tu kekal zulmah di dalam hati kita. Sebab dosa-dosa ni tak lepas dengan belajar semata-mata. Dosa-dosa tak lepas dengan semayang puasa semata-mata. Walaupun kita kata belajar tu wajib, semayang tu wajib, puasa tu wajib sekalipun, besarnya kewajipan belajar, besarnya kewajipan semayang, tapi itu semua tidak mengkifaratkan dosa-dosa besar yang terlakukan terdahulu. Bukan maknanya bila kita belajar, kita pandai ke, dosa kita settle. Dah, itu tugas lain pula tu, taubat. Itu kewajipan lain. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, selepas selesai bab ilmu, aqabah yang kedua, bonggok yang kedua, taubah lalu dah. Tapi situ kita tengok habis bab ilmu baru taubah. Dah, maknanya kita belajar jumpa salah taubah, belajar jumpa salah taubah. Kalau kita ada pengalaman kita beramal tanpa belajar,
Ataupun memang kita beramal pun dok, ilmu pun tak ada. Belajar pun tidak, amalan pun tidak kita ni. Hanyung gitu. Dah hanyung je. Dah dunia semata-mata. Terkadang belajarnya tidak, tapi nampak amalan tu adalah. Semayang nampak tak tinggal, nak puasa nampak tak tinggal. Kalau puan kau tutup aurat molek nampak. Tu. Tapi kadang-kadang ilmu tak ada, hanyut juga tu. Ke hanyut orang tak semayang je hanyut, orang tak puasa, orang tak aurat je hanyut. Jauh daripada agama, tinggal agama ke belakang. Ni orang ni semayang, puasa, tutup aurat, tapi belajarnya tidak. Sama je. Orang yang membelakangkan agama belaka tu. Bila kita belajar tu kemudian, takkan kita kata kita belajar satu, selama ni saya tak belajar lagi bab ni. Tapi lepas belajar, betul orang lama kena saya. Orang ni tak jumpa seumpama tu. Kita tak pernah belajar bab akidah. Pernah kita belajar bab akidah, bab tauhid pegangan. Lepas kita belajar, orang ajar tu, kena molek. Tapi saya tak belajar lagi sebelum ni. Yang kata tak belajar, kalau kena molek itu ilmu yang kita terima masa budak-budak yang mungkin kita tak ingat. Faham tak? Ni ilmu pegangan perkara gaib ni. Tak akan jumpa betul melainkan kena belajar. Ilmu yang pertama-tama yang ditekan oleh Nabi SAW dalam penyampaian agama. Ilmu berkaitan dengan pegangan, beriman dengan perkara-perkara gaib. Jadi kalau kita belajar kemudian tu tengok nampak mana pegangan kita sebelum ni, kita tak belajar mana, tak belajar lah kita kata. Tak belajar apa? Kita budak-budak kan. Ada ayah kita, ada mak kita, ada tok kita, ada guru kita. Yang mana kadang-kadang kita ngaji Quran je dengan guru kita. Tapi kadang guru kita ni bukan sebut Quran je, setengah guru. Dia ada setengah sikit-sikit apa dia macam dia cerita sikit-sikit kita. Semasa dia ngajar Quran. Ada guru seumpama tu. Cuma kita ni jenis tak berapa dah pergi ngaji Quran tu pun kerana nak pergi main. Selagi tak ngaji Quran tak boleh pergi main. Terpaksalah kena ngaji Quran. Syarat dia gitu dah. Syarat dia nak main boleh ngaji Quran dulu. Boleh main. Jadi kita terpaksalah ngaji Quran. Tapi kadang setengah guru Quran dia dengan budak-budak dia pandai. Dia ada setengah sikit. Hak tu hak ilmu yang kita belajar. Bila kita belajar kemudian, molek je pegangan. Saya tak belajar sebelum ni molek. Dah, hak kita belajar dah tu. Kita belajar dah. Tapi kalau tak belajar sungguh, ada kata kau tak ada lah seumpama tu. Ni kadang-kadang saya sebelum ni tak belajar, saya berpegang kudrat saya lah yang lebih bekah. Ni biasa-biasa gini lah. Sebelum ni saya tak belajar pegangan, saya berpegang tenaga saya lah, kudrat saya lah, rank saya lah yang jadi semua saya buat lama kini. Tu habis lah tu. Habis itu dua jalan. Yang pertama, kalulah tenaga saya yang bekah, kudrat saya bekah, tenaga kudrat rank itu samalah. Ada rank. Ada rank, rok wak kerja. Kan gitu. Ada rank, maka rok wak kerja. Tak ada. Bukan rok semok tu bukan. Hak semok tu pun rok juga dah. Main dalam rok semua budak ni. Faham tak? Dia kata kita main dalam rok. Bahan diular main dalam rok ni. Tu rok lain tu. Kata semua. Rok ni rok. Rok buat kerja. Sebab apa? Ada rank, rok buat kerja. Jadi rank tenaga kita tu we bekah. Rank tenaga tu mari mana rok? Dah mari mana guna? Memang kita gagah semua. Jak budak kita gagah. Gagah kita tu yang bekah. Tu kapi ijma' ulama'. Rank tu mari mana tenaga tu? Allah bubuh di kita. Allah bubuh di kita tenaga. Sampai masa tenaga itulah yang berkah. Kerja Allah settle dah, selesai dah. Kerja Allah separuh, kerja tenaga separuh. Bukan kerja Allah belaka dah lah. Kerja Allah setakat letak tenaga di kita. Lepas itu tenaga tu berkah. Ni pegangan yang khilaf ulama'.
Pandangan muktamad kata dosa besar. Pandangan daif kata bahan kapi lagi. Hak muktamad kata dosa besar. Dosa besar ni tak ada dah lah. Tak ada dosa besar-besar dosa. Dosa akidah yang paling besar sekali atas nama dosa. Kalau kapi tu habis cerita dah tu. Contoh. Sebelum saya belajar, saya pegangnya tenaga saya lah yang bekas selama kening. Ni tak belajar. Jadi hak ni nak kena taubat dulu ni. Hak kata tunggu tekan bukan kata ikhlas je. Masa kita nak belajar tekan ikhlas taubat, ikhlas taubat. Taubat. Bertaubat. Kita belajar ilmu peko Allah sama kena kita semayang tak betul. Taubat. Kita belajar pula bab hati. Hak ni sifat yang dicela pada syarak ni. Riya, ujub, takabur, hasad dicela pada syarak. Kita bertaubat pula situnya. Jadi ikhlas ke taubah ke ni ngaji ilmu ni lah. Ngaji ilmu ni. Tapi kalau kita ngaji ilmu lain, ilmu tauhid ke ilmu fiqh ke, kita tinggal ilmu tasawuf ni, taubah kita dak heran, ikhlas kita tak ada. Memang ilmu kita bertambah. Memang kita pandai, kita pakar dalam satu-satu bidang. Tapi macam mana dengan bab kelakuan hati, tempat tilik Allah Subhanahu wa taala. Dia agama ni, itulah agama pentingnya kejujuran kita. Kalau kita nak solid zahir tadilah, zahir-zahir je comel je. Hebat ni dak heran. Jadi belajar ikhlas molek. Lepas tu taubah kena letak molek. Sebab tu dalam kitab Penawar Bagi Hati ni, tadi kitab Minhajul Abidin, ilmu terlebih dahulu kemudian pergi kepada taubah. Dalam kitab Penawar Bagi Hati ni selesai cerita 10 sifat mazmumah di kitab yang kedua, pergi pada kitab yang ketiga. 10 fasal di bawah tu pada membicarakan 10 sifat mahmudah. Yang pertama taubah. Hati yang pertama. Nak cerita bab ikhlas ke, nak cerita bab takut ke Tuhan ke, apa ke, yang pertama taubah. Itu permulaan pembicaraan berkaitan dengan kelakuan sifat hati yang dipuji pada syarak. Di mana taubah ni kelakuan hati, taubah ni sifat hati. Yang mana kadang-kadang tak ngajinya kita bab taubah ni, tak kenal pun taubah ni ibadat hati. Tak kenal, tak tahu pun bahawa taubah adalah ibadat hati. Taubah bukan amalan zahir pekak. Taubah bukan amalan zikir, amalan zikir lisan. Taubah bukan amalan zahir fiqh, bukan. Taubah bukan zikir lisan. Taubah adalah kelakuan hati. Dan kita minhat ni sifat dan kita Penawar Bagi Hati ni sifat mahmudah. Yang pertama pembicaraan hati. Kalau mana orang faham taubah adalah semayang sunat taubat. Dia kata saya belajar agama, guru saya pesan supaya perbanyakkan sembahyang sunat taubah. Pesan perbanyakkan sembahyang sunat taubah. Tak apalah. Sebab apa? Memang sunat pun. Tapi sembahyang sunat taubah itu bukan rukun taubah. Sebab taubah wajib ijma' ulama. Kalau semayang tu rukun taubah, semayang tu tak panggil semayang sunat dah lahnya. Dia panggil semayang wajib lah. Ke wajib semayang tu? Sunat. Kalau taubat wajib ke sunat? Wajib. Dan maknanya itu bukan rukun taubah. Makna kadang-kadang kita faham taubah tu semayang sunat taubah. Hak tu memang kira kalau kira markah kosong teguh kan. Bukan kata 20, 30, hak merah lagi tu bukan. Dah, dia 40 ke 50 barulah tak merah. 40 tau ke 50. Waktu kosong tu. Tak kenal apa dia taubah. Taubah sifat hati. Ada faham pula taubah ni istighfar.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ribu-ribu banyak. Itu zikir lisan yang disunatkan kepada kita perbanyak. Jangan salah faham ni. Zikir lisan yang disunatkan kepada kita perbanyak, tapi tetap hukum sunat, maknanya bukan taubah. Taubah wajib. Maka kalau astaghfirullahalazim tu rukun taubah, maka astagfirullah pun jadi rukun kauli lah. Ke rukun kauli. Astaghfirullahalazim rukun kauli. Bacaan wajib bacaan yang diwajibkan kepada kita. Tak, duduknya sunat. Tapi sunat perbanyakkanlah. Tapi nak perbanyak sunat, faham molek dulu hak putih wajib ni. Apa dia taubah, apa dia syarat taubah, apa dia rukun taubah. Hak tu hak mula-mula nak kena ngaji. Tapi kalau kita ngaji ikut garis, macam baginya pondok dengan tauhidnya, dengan pekoh tasawuf, tu tekan taubah ikhlas, kita ngaji bab taubah ni. Bukan setakat nak semai sunat taubah, bukan setakat nak istighfar, bukan. Kita mengaji tu bab taubah. Sebab apa? Memang kita ngaji fardu ain, ilmu tasawufnya, maka pembicaraan yang pertama sifat mahmudah adalah taubah. Macam mana? Kalau kita dah selesai taubah ni, ngaji banyak mana pun, kita zulmah kelam, gelap kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita belajar ilmu fardu ain, insya-Allah kita tak lari daripada ni. Sebab tu tekan semua belajar fardu ain biar betul dulu asas. Dengan fardu ain tauhidnya, pekohnya, tasawufnya ni. Ni kena kemas dulu ni. Boleh kita nak pergi pula kepada amal-amal yang lain. Lepas tu bila amal-amal lain? Bila tak bila pun. Dah kita ni tua dah ni. Dah tua dah pun. Ada benda-benda pun tua pun sepatutnya 15 kan selesai. Dah kita lewat. Tak saya lah tua pun. Tu salah kita, cuai kita. Kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Dah sudah istighjar, dah sudah kopoh lah. Bila kita letak dulu molek, letak ikut susunan di molek. Hukum hakam tu biar kena. Nak kena hukum hakam amalan kita ni berpandukan kepada ilmu fardu ain, tauhid, pekoh. Sekarang ni cerita bab tasawuf, pembicaraan berkaitan dengan kelakuan hati, sama ada kelakuan yang dipuji pada syarak ataupun kelakuan yang dicela pada syarak. Kedua, dan ada pun faedahnya, faedah ilmu tasawuf, maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati daripada yang lain, daripada Allah Subhanahu wa taala, dan menghiasinya hati dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.